أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-210. Kata alim ulama yang menghuraikan kalam hikmat ini, sesungguhnya perintah Allah jika menghendaki sesuatu hanya berkata kun, yakni dengan makna jadilah, maka terjadilah apa yang dikehendakinya, yakni yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat, yakni pada waktu yang ditentukannya, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut apa yang dikehendakinya, yakni menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini dengan arti sesuatu kejadian itu bila dia berlaku tu, apa yang perlu kita faham di sebalik kejadian itu, pertama sekali adanya kehendak Allah yang menentukan kejadian itu. Yang kedua, terjadinya itu berkait dengan kekuasaannya. Kekuasaan Allah lah mengadakan kejadian itu, melakukan segala apa yang berlaku itu. Dan kalau kita nak luaskan lagi, terkait juga dengan sifatnya, ilmunya, sama' basarnya, yang semua yang berlaku itu termaklum dalam ilmunya, dilihat olehnya, didengar olehnya. Dan kalau kita nak lihatkan juga, iaitu berkait dengan kalamnya, perintahnya, iaitu perintah Allah dalam melakukan sesuatu itu. Setiap apa yang berlaku itu tak akan berlaku kecuali diperintahkan oleh Allah. Kalau dalam Al-Quran menjelaskan tentang perintah Allah itu dengan usul Arabnya itu kun, dan maknanya dalam bahasa kita jadilah engkau. Jadi apa-apa yang berlaku, sama ada kecil ke besar ke,
yang berlaku pada makhluk ini, itulah rahsia di sebaliknya. Ada kaitan dengan kudratnya, iradatnya, ilmunya, samaknya, basarnya dan kalamnya. Ada kaitan semua itu. Jadi perkara-perkara ini hanya diyakini oleh mukmin, orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman, dia tak nampaklah aspek ni. Dia hanya nampak kejadian, apa yang berlaku je lah. Apa sebabnya, apa kejadiannya, itu saja. Tapi orang yang beriman melihat bahawa di sebalik setiap kejadian yang berlaku pada alam semesta ini, itulah rahsia ketuhanan di sebalik itu. Di sebalik semua itu ada makna-makna ketuhanannya, ada hakikat-hakikat ketuhanannya yang berkait dengan kejadian itu. Jadi ahli tasawuf beza dengan kita. Kita ni ahli usuluddin, mengaji usuluddin, mengaji akidah, yang ada keyakinan, kita yakin benda-benda tu. Tapi bila berlaku kejadian, hati kita lupa. Itu beza kita. Adapun ahli tasawuf, hakikat-hakikat keyakinan yang diyakini itu, bila berlaku satu perkara, terlihat pada pandangan hati mereka itu. Teringat, terlihat. Kefahaman itu hadir dalam cermin hati mereka itu. Berlaku satu perkara itu, terus hatinya melihat bahawa semua itu dengan kudratnya, dengan iradatnya, diketahui olehnya, diperintahkan olehnya. Kita dah tengok kejadian, kadang-kadang kita galik dengan kejadian tu. Galik dengan kejadian, kita lupa semua tu. Bukan tidak percaya, kita percaya. Kalau ditanya bagaimana dia boleh terjadi, bagaimana semuanya boleh terjadi, kita akan jelaskanlah. Terjadi dengan kudratnya, dengan kehendaknya. Tapi pada waktu kejadian itu berlaku, kita lupa hakikat. Sebab kita ini, iman kita ini tarafnya tasdik, kita mempercayai. Tapi ghaflah, lupa. Ada pun orang-orang yang ahli makrifat ini, tahap iman dia itu meningkat. Daripada tasdik dinamakan sebagai syuhud istilahnya. Syuhud dengan arti hati mereka ni jelira. Hati mula merasainya, menyedarinya. Itu panggil melihat dengan pandangan mata hati. Itu je, bukan apa sebenarnya. Jadi bezanya, kita ni lupa benda tu. Apa-apa yang berlaku, kita tak nampak benda tu datang dari Allah. Tapi bukan tak percaya. Tapi kita tidak hadir semua itu. Jadi orang ahli makrifat ni, benda tu dah jadi suatu gerak hati mereka ni. Itu beza antara kita dengan ahli-ahli makrifat. Sebab tu kita ni, bila berlaku satu kejadian, macam-macamlah tindakan kita ni, hasil daripada lupa kita tu. Kita gelabah lah, kita membantah lah, kita banyak bersungguh lah. Itu ehwal kita yang ghaflah, lupa. Tapi bagi mereka yang ahli syuhud, ahli makrifah tadi tu, dia tak ada lah benda-benda tu. Kalau ada pun berlaku atas dasar-dasar yang benar. Kita ni lebih kepada tak puas hati apa yang berlaku tu. Tak puas hati lah, nak marah lah, itulah inilah. Jadi itu beza kita dengan ahli makrifat. Jadi timbul reaksi, tingkah laku yang celaru sikit lah. Celaru. Maka kerananya kepercayaan terhadap takdir kekuasaan Allah yang sedemikian itu, jangan ada seorang putus harapan dari rahmat Allah, walau bagaimanapun keadaannya. Jadi berasaskan kepada kepercayaan itu, bahawa semua itu ada takdirnya, ada rahsia ketuhanan di sebalik kejadiannya, kehendaknya, ketentuannya, takdirnya. Maka kita ni sebagai manusia ni hendaklah bersikap tidak putus asa. Itu sebenarnya yang patut kita fahami.
sikap kita terhadap takdir. Bukan nak korek bab takdir tu. Nak bahaskan tentang takdir, tentang keadilan Allah, itu bahagian yang dilarang. Jadi ahli Usuluddin ni kadang-kadang yang terbabas zaman dulu, bila mereka cuba nak menyelami secara lebih dalam tentang rahsia takdir, maka timbullah Jabariyah, timbullah Qadariyah. Dia tebing juga. Sedangkan itu ada sepadang yang dilarang kita membahaskannya. Ada aspek-aspek yang kita disuruh belajar tentang takdir, terutamanya aspek kepercayaan dan keimanannya. Maksud takdir itu, dalilnya apa, kewajipan kita apa, itu yang disuruh. Tapi apa rahsia takdir, di mana keadilan Tuhan di sebalik takdir, itu bahagian yang dilarang. Jadi kita tak nampak aspek itu, kita langgar belaka. Kau mula pening, mula kadang-kadang berlaku pertembungan lah. Dia suruh kita semayang, dia juga tetap kita tak semayang. Mana ni? Dia tetapkan kita tak semayang, dia suruh kita berlawang jadi. Ini banyak perkara lah. Jadi perkara-perkara seperti itu berpunca daripada banyak sebab lah. Antaranya tak memahami mana aspek hakikat yang batin, mana aspek syariat yang zahir. Macam kalau kereta kau, dua arah yang berbeza atas jalan yang sama, kita tok atas jalan yang sama, memang pelaga lah, berlawang lah. Arah yang lain, tok atas satu jalan, memang berlawang, pelaga. Sebab kita silap letak pada jalan tu, jadi pening kita, pening. Bila cakap batas dia kodok kodan ni, akhir kali jadi pening, tak tahu mana nak full stop, tak tahu, pening jadi. Dia suruh kita semayang, dia juga tetap kita tak semayang, akhir kali main situ tak tahu apa ke mana. Sebenarnya dia duduk arah yang berbeza. Arah lain-lain tak ada masalah, tapi arah tu arah berbeza. Satu bahagian hakikat ketuhanan tu, takdir dia tu, rahsia dia, kerja dia, kerja Tuhan, rahsia dia. Bahagian kita ni perlu percaya benda tu. Apa yang akan ditakdirkan, itu rahsia dia, kita tak tahu. Itu bahagian hakikat dalam, hakikat yang batin. Bahagian syariat yang zahir pula, ini taklif Allah kepada kita, menyuruh kita supaya berusaha buat baik, dan menyuruh kita supaya berusaha menjauhi kejahatan. Itulah yang patut kita buat atas keyakinan ni. Tujuannya apa? Apa yang itulah bahagian taklif syaraknya, yang kita ni dinilai, diberi pahala ke dosa ke pahala atas tu, atas usaha kita tu, bukan atas jadi tu. Sekiranya kita nak buat baik, berpetulang dengan kehendak Allah, jadilah, memang jelas kebaikan lah. Tapi sekiranya kita nak buat baik tapi tak jadi juga, sebab tak berbetulan dengan kehendak Allah, diberi juga pahala. Itu pakai sipir lain sikit. Kena tengok hadis pula lah. Sipir panggil fadlun, kurnia Tuhan. Kalau kita nak buat jahat, tidak ditakdirkan berlaku benda tu, tidak dikira lagi. Tapi kalau kita nak buat jahat, memang ditakdirkan berlaku kejahatan itu, dosa lah. Sipirnya macam tu. Tapi kalau kita nak buat jahat, tak jadi. Apa maksud tak jadi kejahatan tu? Tidak dikira. Dia pakai sipir lain sikit dalam menilai. Dia panggil sipir keadilan, al-adlu. Pak buat baik ni fadlu, kurnia. Dah buat lagi pun niat membaik, dikira juga, sekalipun tidak berlaku. Jadi dosa pahala ni sebenarnya bukan atas kejadian itu, atas usahanya, niatnya, kemahuannya. Sebab itu bila berlaku perbuatan buruk, kejahatan, kemaksiatan dan sebagainya, bahawa dia berlaku pada seseorang yang bukan dia nak buat benda tu, bukan dia berkeinginan nak buat, dia tidak dikira salah. Orang yang makan pada siang hari bulan puasa, kadang-kadang dia terlupa, memang dia tak puasa lah yang makan, zahir hukum syariatnya. Tapi oleh kerana itu bukan kehendak dia, bukan kemahuan dia, dia tidak dikira berdosa. Sama juga orang yang pergi berburu dalam hutan, dia nampak orang sungguh, dia tembak. Dia nak tengok binatang sungguh, dia tembak, pergi kat orang kena. Zahirnya memang dia lah tembak. Siapa dia lagi kalau ada dia? Memang dia lah yang tembaknya. Berarti telah membunuh orang tu pada zahir syariatnya.
Tapi oleh kerana itu bukan sengaja dia, bukan dia nak, bukan dia yang nak buat begitu, tapi berlaku, maka dia di sisi Allah tidak berdosa. Ini kita faham aspek syariat ni, bahawa sebab tu dalam Al-Quran aspek syariat ini dinamakan usaha, bukan mencipta perbuatan tu. Yang buat perbuatan tu Allah, kita ni mengusahakan dia. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia ni dia akan tanggung, dia akan dapatlah ganjaran balik atas apa yang dia usahakannya. Kejadiannya ditakdirkan oleh Allah. Jadi aspek itulah yang patut kita fahami. Dan yang lebih patut kita fahami lagi, apa sikap kita terhadap takdir. Ini tasawuf lah ilmu ni. Bila berlaku begini, apa sikap kita? Apa yang sepatutnya kita lakukan? Maka ini salah satu daripada sikapnya. Maka kata alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmah ni, sesuai dengan kalam hikmah Syekh Ibn Atta ni, atas keyakinan kita kepada takdir tadi tu, percaya kepada takdir, bahawa di sebalik semua ini ada takdirnya, berlaku dengan kekuasaannya, kehendaknya, dalam ilmu pengetahuannya, dilihat olehnya, diperhatikan olehnya, didengari olehnya, diperintahkan olehnya. Kita faham setiap kejadian tu, itulah rahsia di sebaliknya tu. Maka bila berlaku sesuatu, kata Syekh, ini sikap kita. Jadi membahaskan tentang sikap kita dalam berdepan dengan takdir, dalam berdepan dengan perbuatan Allah, itulah aspek tasawuf. Membahaskan tentang takdir itu sendiri, tentang dalilnya, maksudnya, itu aspek usuluddin. Tapi sikap kita tasawuf. Jadi kata Syekh, bila kita yakin kepada takdir itu, maka sikap yang sepatutnya, janganlah seseorang itu putus harapan. Berlaku apa-apa, jangan putus asa lah. Naklah kita percaya di sebaliknya sudah ada takdir. Jadi bahagian kita, bahagian usaha kalian. Hak tak percaya lepas, biarlah. Akan datang, cari jalan lagi. Bila sampai masa, tengok apa yang ditakdirkan Allah. Bahagian kita, bahagian usaha. Itulah yang kita dinilai. Aspek kita dinilai oleh Allah. Jangan lebih lagi duk kaji lagi tentang rahsia keadilannya. Kita memang terbabah lah kalau cuba nak kaji lagi. Jangan putus harapan dari rahmat Allah, walau bagaimanapun keadaannya, berjaya ke tak berjaya ke, dalam ketaatan ke, dalam kemaksiatan ke, jangan putus harapan terhadap Allah. Kalau berjaya, jangan putus harapan juga. Sebab apa? Kita faham semuanya ditakdirkan Allah, dianugerah Allah kepada kita. Kalau kita tak ada harapan kepada Allah, jadi sombong kita atas kejayaan kita tu. Jadi sombong, jadi bangga diri, dan mudah lupa daratan. Mudah dah ingat darat. Mudah dah ingat ke darat. Kalau tidak ada kepercayaan, keyakinan ini, kalau dia berjaya. Kalau dia gagal, kalau dia tidak berhasil, dia tak akan putus asa atas keyakinan ini. Sebab dia tahu semuanya sudah ditakdirkan. Tak berjaya, cari jalan lagi. Kerana itulah bahagian kita, bahagian sebagai manusia, kena mengusahakan dalam keadaan ketaatan. Perlu mengharapkan kepada Allah supaya sentiasa dihidayatkan kepada kita. Sebab kita dapat buat ketaatan itu pun dengan hidayat daripada Allah. Jadi kalau kita tidak ada harapan kepada rahmat Allah, jadi sombong kita, takabur kita, dan kita akan meremehkan orang, menghina, rendah pandang buruk pada orang lain. Itu keadaan. Atau kita berada dalam keadaan kemaksiatan, tertakdir, terlibat dengan keburukan dan kejahatan, demikian juga. Biar ada harapannya. Biar ada harapannya. Apa-apa yang berlaku dulu tu, kita nak lapik atas takdir, boleh atas dasar penyesalan. Buah takdir ni, buah kepercayaan. Bahagian perkara yang perlu kita percayai. Hak salahnya, cara penggunaan kita. Percaya kepada takdir memang betul. Salahnya Jabariyah bukan kerana percaya kepada segala-gala yang ditakdirkan Allah. Bukan bahagian tu salah dia. Salah dia bila dia nafikan secara total, secara mutlak ikhtiar manusia itu. Itu tempat salah Jabariyah. Jadi kalau kita kata segala-galanya kau yang tentukan, betul.
Dan tak akan jadi Mu'tazilah dengan kata-kata, tak akan jadi Jabariyah dengan kata-kata itu. Kalau ada orang kata itu Jabariyah, itu silap besar. Berlawan dengan nas Al-Quran, berlawan dengan hadis Nabi yang kita selalu sebut semua, la haula wala quwata illa billah. Kerana Jabariyah, rosok dia bukan tak keyakinan, tapi atas sikap dia menolak secara mutlak, secara total ikhtiar manusia, pilihan manusia. Sehingga kejahatan yang dia buat pun disandar ke Tuhan. Dia buat alasan, takdir itu alasan untuk dia buat jahat. Ini bahagian buruknya kelompok-kelompok Jabariyah. Selalu di bahagian tu. Jadi kita ni dalam masa takdir ni jangan putus asa dalam apa jua keadaan. Itu yang disuruh, yang dianjurkan oleh Syekh. Jadi akan datang kalau ada kejayaan ke, kegagalan ke, ketaatan ke, kemaksiatan ke, biar sentiasa ada harapan kita kepada Allah. Kalau dalam ketaatan, mudah-mudahan dikekalkan, ditambahkan lagi. Bila kita berada dalam keburukan, dalam kemaksiatan, mudah-mudahan diberi hidayah, sedar hati kita supaya dapat baiki kehidupan kita. Kalau kita gagal, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan untuk berhasil selepas itu. Kalau kita ditakdirkan kita berjaya, mudah-mudahan dikekalkan kejayaan itu. Itu harapannya. Jadi harapan ni tidak putus asa ni hasil dari keyakinan kita kepada takdir Allah. Tetapi jangan mempermainkan atau meremehkan kekuasaan Allah itu. Firman Allah Ta'ala. Jadi jangan kita pandang remeh kekuasaan Allah. Kekuasaan tu dengan arti bila kita yakin Allah Maha Kuasa, kita mengharapkan agak ke dia lah sebab dia Maha Kuasa. Itu maksud saya, jangan meremehkannya. Jangan buat tak apa nak ingat situ tu. Hendaklah sentiasa yakin kepada kekuasaan dengan arti bila kita yakin dengan kekuasaannya tu, sentiasalah hati kita mengharapkan. Firman Allah Ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surah Az-Zumar ayat 53. Artinya, katakanlah hai hamba-Ku yang telah keterlampauan, yakni melampaui batasan. Melampaui batas ni dengan arti terbabah lah. Terbabah, langgar-langgar. Melakukan keburukan, melanggar sepadang larangan Allah yang langgar. Itu disebut sebagai melampau lah. Menjerumuskan diri berbuat dosa. Jangan kamu putus harapan dari rahmat Allah. Yang ni sentiasalah berusaha nak baiki diri. Itu yang sepatutnya. Sesungguhnya Allah sanggup mengampunkan semua dosa. Yang ni segala dosa-dosa itu Allah Ta'ala akan mengampunkannya kalau kita memang berusaha untuk membetulkannya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Memang itu sifat Allah. Al-Ghafur, yakni Maha Pengampun yang mengampuni semua dosa-dosa yang tidak ada kecualinya. Luas pengampunannya. Al-Ghafur dengan makna Tuhan yang maha luas pengampunan. Apa maksud luas? Masuk belaka dosa benda-benda. Kecil ke, besar ke, berat ke, tak berat ke, termasuk belaka. Jadi kalau manusia membetulkan diri dengan bertaubat, besar mana pun, berat mana dosa pun, tetap akan diberi keampunan oleh Allah. Kalau manusia itu bertaubat dengan jujurlah. Adapun Al-Ghaffar, Allah Ta'ala yang juga namanya Al-Ghaffar, kalau kita terjemah kat Melayu kita, nampak lebih kurang aja. Tuhan yang Maha Pengampun. Dua-dua tu faham Maha Pengampun. Kat Melayu lebih kurang. Tapi kau Arab, rahsia bahasa dia tu dia ada kelainan. Al-Ghafur dengan arti yang luas pengampunannya, mencakupi semua dosa-dosa, kecil ke besar ke, berat ke ringan ke. Adapun Al-Ghaffar yang berulang kali pengampunannya, yang tidak ada batasan dari segi jumlah dan angkanya. Tak kira berapa kali. Dia baiki, dia terjatuh tersilap, dia taubat, dia betul balik, jatuh lagi. Sekalipun jutaan kali, tetap akan mendapat pengampunan juga. Cuma kita ni kadang-kadang ni mari mikir, dah taubat ke mana gitu.
Taubat ke mana kita? Ini akal kita kadang ni mari gitu. Berarti kita tidak memahami beberapa perkara, terutama tentang situasi jiwa setiap manusia. Kita tak faham aspek itu. Jadi kita semacam payah nak terima lah. Boleh ke jadi gitu? Hari taubat, esok buat semula. Taubat pula, lusa buat semula. Ya ke tak tu? Boleh berlaku ke macam tu? Jadi persoalan-persoalan seperti ini ni puncanya apa? Tidak memahami tentang diri manusia, terutamanya tentang darjat-darjat nafsu manusia. Kalau dipaham hierarki tingkatan darjat nafsu manusia, dia akan tahu benda ni. Sebab tingkatan nafsu manusia ni banyak tahap. Bawah sekali ammaratun bisu, memang cenderung buat jahat, cenderung ke arah kejahatan. Cuma tidak berlaku kejahatan banyak sebab. Kerana dia belajar ilmu, ada ilmu, kemudian ataupun dia malu kat orang dan sebagainya. Tapi cenderung kepada kejahatan tu memang tinggi. Tertarik hati ke arah kejahatan tu memang tinggi. Itu amaratun bisu. Tapi kerana dia mengaji ni tak boleh buat, dia berlawang. Dia lawang-lawang. Tapi kecenderungan tetap cenderung. Amaratun bisu. Cuma dia cerdik sikit, ada ilmu. Ataupun kerana ada orang bantu dia, ada orang ni malu, malu kau orang. Jadi terhalang daripada melakukannya, tapi keinginan tetap ada. Amaratun bisu. Tapi kalau dia baik sikit tingkatan nafsunya, dia akan jadi lawamah. Lawamah ni nafsu yang sudah terumbang-ambing antara baik dan buruk. Dia nampak keburukan sebagai keburukan dan dia tidak suka. Tapi jiwanya belum betul-betul kuat untuk melepaskan diri daripadanya. Tidak cukup kuat untuk melepaskan diri. Dan dia nampak buruk tu buruk dan dia tak suka. Tapi tarikan kepada keburukan tu tetap ada. Dia kalau naik turun. Dan bila dia terjatuh dan melakukan kejahatan, dia akan cela diri dia. Apa aku jadi gini? Apa aku jahat sangat? Berarti dia tak suka benda tu. Tapi jiwanya belum cukup kuat untuk melepaskan diri daripada tarikan-tarikan keburukan nafsu dan godaan-godaan syaitan. Maka jadilah lawamah. Dan kalau dia baik lagi, dibersihkan lagi, dia akan jadi mulhamah. Ini banyak cenderung kepada kebaikan, yang meningkat lagi menjadi mutmainah dan sebagainya. Jadi berlakunya orang turun naik itu, buat sedar balik adalah perkara yang lumrah, terutamanya bila nafsu manusia ini naik kepada lawamah tadi itu. Dia ada keinginan nak jadi baik, ada kemahuan nak betul diri, tapi belum cukup kuat. Siapa tanya jatuh melakukan kejahatan, sedar. Kadang-kadang selang sehari, bukan selang sehari, dah bagi dah petang. Dah boleh ke gitu? Kalau cukup syaratnya, maka zonnya tinggi diterima oleh Allah. Itu masih lagi khilaf ulama. Ulama kata cukup syarat diterima. Cuma sebagian ulama masih mengkhilafkan, seperti yang disebut oleh Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin. Dia kata, setengah ulama kata taklah jamin, tapi zonnya, harapannya sangat tinggi diterima oleh Allah. Tak apalah ke mana pakai dikira jamin lah, kata pendapat segolongan alim ulama. Maksudnya kalau dia masa tu dia sedar sungguh, cukup dia berhenti daripada melakukan kejahatan, dia sedar, kemudian dia berazam tu tidak buat. Pada waktu tu dia mari gitu, Selesai waktu tu, sekarang dia mari turun naik angin dia tu, musim dia tu. Sekarang dia mari balik pula, jatuh pula, cerita lain. Tapi pada waktu itu memang betul dia gitu. Dan boleh berlaku ke macam tu? Boleh. Boleh berlaku. Jadi Syekh ni nak beri kita pedoman. Sekiranya kita berada pada waktu itu, dalam keadaan seperti itu, apa yang patut kita buat? Ada orang kadang-kadang disebabkan benda itulah dia gagal. Kenapa gagal? Aku dah cakap dah. Hari ni betul ni sah mulai. Sekarang nyai kacar babah pula. Esok 3 hari gitu juga. Kena seminggu boleh tahan lagi. Sebulan boleh tahan. 2 bulan dah cakap dah aku. Dah cakap main gini. Baru nak betul cakap. Patut jadi pula. Jadi kalau tak ada ilmu pedoman ini, dia akan rosok. Dia akan terbabat. Tapi kalau ada kefahaman ini, insya-Allah berada dalam keadaan itu pun, insya-Allah dia akan selamat. Dia akan terpandu.
Setengah orang mengambil sikap, malah dah aku nak gini. Sebab dia fikir aku nak jadi bayi ada dah. Sebab time tak jadi juga. Sebab time dia mari pengaruh jiwa yang belum cukup kuat untuk menghala kepada kebaikan tu. Masih lagi kuat tarikan godaan-godaan nafsu, pedayang-pedayang syaitan tu masih menguasai diri dia. Tapi semangat untuk betul tu sudah tinggi, sudah ada. Itulah yang menjadikan dia terombang-ambing tu, naik turun tu. Tapi kalau tak ada pedoman ni, akhir kali dia putus asa lah. Biar gini malah aku tak kau saya. Biar duduk gini-gini lah. Maksudnya kalau terbuat kejahatan, biar kejahatan lah. Nak baiki dah banyak kali dah nak baiki. Nak semangat kejap dah 3 hari ni tawa pula, ni jatuh pula. Jadi Syekh ni pesan pertama sekali, jangan putus asa. Apa pun keadaan kita, jangan putus asa. Demikianlah kalam hikmah Syekh Ibn Atta yang ke-210. Adapun kalam hikmah Syekh Ibn Atta yang ke-211. Rubama waradatiz zulamu alaika liyu'arrifaka qadra ma manna bihi alaika. Ada kalanya, yakni kemungkinan kegelapan-kegelapan, yakni dosa atau maksiat dan syahwat itu tiba padamu, yakni berlaku padamu untuk mengingatkan kepadamu kebesaran nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Sekarang Syekh Ibn Atta nak memahamkan kita hikmah di sebalik fenomena, bukan disuruh cari akal. Jangan salah faham ini. Jangan khabar kalau gitu nak buat ginilah sedap. Baik, apa maksudnya Syekh? Ada kalanya, kata Syekh, terjadinya kegelapan pada manusia ni, yang ni terjatuh di dalam keburukan dan kemaksiatan. Ada kalanya dipandang dari sudut hikmah sufinya, Allah Ta'ala nak memperkenalkan pada dirinya supaya dia kenal sungguh nilai nikmat tauhid, makrifat, hidayah yang Allah Ta'ala beri ke dia tu. Kaedah hidup kena benda ni. Sebagaimana manusia ni dikenal siang kalau ada malam. Tak ada malam, hidup kena setarang siang. Dia akan kenal kalau ada malam. Maka demikian juga, ini dari hikmah kesufiannya. Bukan suruh supaya cari benda tu. Kalau gitu kau nak suruh berasa nikmat hidayah ni, buat uduh banyak baru nampak berasa nikmat. Jangan tepeng itu. Ini bukan suruhan. Ini bukan galakkan. Cuma nak memahamkan kita bagi orang yang berada dalam keadaan seperti ini. Kadang-kadang tak adilah. Kita kadang-kadang mari kecewa juga bila nak usaha nak buat baik, tak jadi mana. Sekali semangat, sekali dok. Kadang-kadang nak buat baik terlibat dengan kejahatan, terjatuh atas pengaruh nafsu dan setan ni. Godaan nafsu dan pedayang setan berbolak-balik sentiasa berlaku. Jadi Syekh ni nak memahamkan kita keadaan orang yang berada pada tahap tu. Dia berusaha nak jadi baik, berusaha nak betul diri, tapi keadaannya seperti itu, turun naik ni. Selain daripada pedoman supaya jangan putus asa, diberitahu aspek lain dari hikmah ketuhanannya, supaya kita faham bahawa Allah Ta'ala meletakkan engkau dalam keadaan itu tu supaya apa? Supaya engkau tahu harga hidayat Allah. Bila engkau terjatuh dalam kejahatan, keburukan, macam mana kau terasa kau mendurhakai Allah dan sebagainya, tiba-tiba kau dapat buat kebaikan supaya kau tahu nilai hidayat itu. Bagaimana dalam keadaan engkau dijatuhkan Allah dengan pengaruh nafsu sehingga jadi orang yang jahat, orang yang buruk, orang dibenci orang, ada keinginan nak buat jahat ni, lepas tu melakukan banyak kejahatan, orang pun pandang benci, orang pun pandang uduh dan sebagainya. Tiba-tiba kita tukar jadi baik, dalam keadaan tenang hati, orang pun pandang mulia, pandang ni, supaya mu kenal nilai hidayah tu. Jadi kalau dah mari gini, mudah kenal nikmat hidayah tu, sehingga kau dapat beribadah dengan baik, tak bermasalah dengan orang dan sebagainya, supaya kau tahu nilai yang tu setelah kau berada dalam keadaan kegelapan itu. Jadi yang gelap itu memperkenalkan engkau tentang makna taufik dan hidayat itu.
Jadi Syekh nak beritahu, nak memahamkan kita dalam di sebalik fenomena ni supaya kita faham. Sebagaimana kita akan kena siang kalau ada malamnya. Bukan dia suruh, bukan suruh kalau gitu membuatlah maksiat. Supaya nak kena taat ni, buatlah maksiat banyak-banyak. Mu kenalah harga hidayah. Bukan suruhan. Hanya untuk memahamkan keadaan orang yang sedang berada pada tahapan ni, supaya dia tahu Allah. Kalau dulu kau keinginan nak buat jahat ni, kemudian bukan saja keinginan, buat keburukan, buat kejahatan. Balah dengan orang, musuh dengan orang, ambil barang orang ni benci, orang ni nak marah, orang ni nak kata macam-macam. Orang ni pergi cari, boleh cari gitu. Rasa masa tu dah berada dalam keadaan seperti itu. Tapi bila dia mula mengalami hidayah ni, dia mula terasa apa-apa yang menyusahkan dia pada waktu itu sudah hilang. Baru dia menghargai Allah rupanya. Berada dalam keadaan seperti ini sangat tinggi nilai. Itu kata Syekh, untuk memahamkan kita. Kalau dulu kok payahnya nak bagi ngaji pun payah, nak semayang pun payah, beratlah itulah. Tiba-tiba benda tu jadi mudah, jadi ringan Allah. Jadi kita ni hak jadi ringan semua ni kadang-kadang lupa. Lupa. Hak jadi sihat semua dah sakit ni. Tak mula ranggah belaka. Tak benar. Tapi kita akan jaga balik bila sakit kena sakit tak bangun 3 hari, jaga sekejap. Sama juga. Jadi Syekh nak memahamkan kita hikmah dalam situasi orang yang terjatuh seperti itu supaya kau faham. Supaya apa? Yang pertama sekali kau jangan putus asa. Yang kedua adalah kau faham hikmah itu. Allah Ta'ala nak menyedarkan kau tentang nilai hidayah. Di sebalik atas keburukan kejahatan yang telah menimpa dirimu, dalam keadaan kita kelam kejahatan itu, kita rasa nak buat kebaikan cukup berat, cukup payah, susah. Tapi tiba-tiba jadi mudah, boleh beribadah dengan baik, boleh mengaji dengan baik, kita dapat nilai. Itu maksudnya. Sebelum mendapat taufik hidayat, seseorang hamba dalam berbagai kegelapan sehingga berbuat segala macam perbuatan jahat. Perbuatan buruk bila kita buat ni tahu sajalah. Perbuatan buruk ni bukan saja masalah timbul kita dengan Allah Ta'ala, kita dengan manusia juga. Kebanyakan perbuatan buruk ni dia berkait dengan benda lain. Kita curi, takkanlah kita curi barang kita, mesti curi barang orang. Mesti orang marah. Dan kalau kita balah, mesti balah dengan orang. Jadi dia melibatkan orang. Tetapi setelah mendapat taufik hidayat, ia hidup dalam alam cahaya dan keadaan hati yang tenteram, tak bermasalah dengan orang. Orang pun tak ada nak marah ke dia, tidak kacau orang, tidak buat uduh orang. Kemudian dia buat ibadah dengan baik, dapat melaksanakan ibadah dengan baik, dia akan dapat menilai semua itu. Sehingga dengan demikian ia dapat merasakan bagaimana nikmat atau rahmatnya iman, hidayat dan sebagainya. Baru dia memahami, dapat menilai erti iman, erti hidayat dan sebagainya. Cuba kita bayangkan, dalam keadaan kita rasa berat nak buat ibadah, ada waktu-waktunya dalam hidup kita ni pernah kita alami keadaan tu. Payah nak buat ibadah. Terutamanya kita baru-baru nak mempelajari agama sejak kecil tu. Nak puasa payah, kadang-kadang dalam kemur telang air sikit-sikit. Nak minum air depan orang ramai, nampak. Tapi tengah-tengah kemur habis sembahyang. Tegak kau sikit kadang-kadang. Nak kemur payah ni masa tu. Payah. Sebab apa? Kerana hidayat kurang masa tu. Tapi bila sampai waktunya kita mula rasa selesa dengan ibadah tu, bahkan masa lazat dengan ibadah tu, kita tunggu-tunggu, lambatnya Ramadan. Sebab kita dapat menghargai. Itu maksudnya. Tapi oleh kerana sudah masuknya waktu Isya, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung lepas Ramadan lah. Ini akhir dah boleh akhir lah untuk sebelum Ramadan ini. Dan kalau dipanjangkan umur, insya-Allah akan bersambung selepas Ramadan. Jadi
sempena dengan kita nak menyambut Ramadan ni, saya mengambil kesempatan pada malam ini untuk pertama sekali minta maaf atas segala kesilapan-kesilapan lah. Kalau ada sengaja ke tak sengaja ke, terkasar bahasa ke, buat contoh juga tak sengaja kena atas kepala masing-masing ke, minta maaf banyak-banyak kalau ada. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan diterima oleh Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.